Yang pertama, pengenalan. Buku Esteeming Injustice ditulis oleh Miranda Fricker pada tahun 2007. Buku ini membincangkan bagaimana kuasa sosial mempengaruhi siapa yang dipercayai dan bagaimana pengalaman manusia difahami. Fricker mengesahkan bahawa ketidakadilan boleh berlaku apabila seseorang dipinggirkan sebagai pembawa pengetahuan dalam masyarakat. Seterusnya, apa itu yang dimaksudkan ketidakadilan estimate? Ketidakadilan estimate yang menjejaskan kredibiliti seseorang akibat bias sosial, iaitu berlaku apabila suara, pengalaman atau pengetahuan seseorang tidak diiktiraf atau tidak difahami oleh masyarakat. Seterusnya, ketidakadilan estimate terbahagi kepada dua bentuk utama, iaitu testimonial injustice dan hermeneutical injustice. Ketidakadilan testimonial berlaku apabila seseorang tidak dipercayai atau diberi kepercayaan yang rendah kerana prasangka sosial terhadap identiti mereka. Manakala hermeneutical berlaku apabila seseorang tidak dapat memahami atau menjelaskan pengalaman hidupnya sendiri kerana kekurangan konsep atau bahasa sosial yang sesuai. Utama dalam novel ini. Dalam novel ini terdapat dua bentuk kuasa yang dihuraikan oleh Fricker, iaitu kuasa aktif dan kuasa struktur. Kuasa aktif merupakan kuasa yang digunakan secara langsung oleh individu terhadap individu yang lain. Kuasa struktur pula bermaksud kuasa yang wujud dalam sistem sosial, budaya dan bahasa tanpa perlu niat individu. Dua kuasa ini telah menghasilkan dua jenis ketidakadilan epistemik, iaitu testimonial injustice dan hermeneutical injustice. Testimonial injustice bermaksud seseorang tidak dipercayai kerana identiti sosialnya. Sebagai contoh, mangsa jenayah daripada keluarga miskin memberi maklumat kepada polis, tetapi polis menganggap keterangannya tidak boleh dipercayai kerana status sosial. Hermeneutical injustice pula bermaksud seseorang tidak dapat memahami atau menjelaskan pengalamannya kerana struktur sosial tidak menyediakan bahasa yang sesuai. Sebagai contoh, seorang wanita tidak selesa dengan tingkah laku rakan sekerja lelaki, tetapi pada masa itu masyarakat tidak mempunyai istilah seperti gangguan seksual untuk menggambarkan pengalaman itu. Wanita itu suka memahami dan menerangkan apa yang dialaminya kerana kekurangan konsep sosial. Ujian yang kedua ialah sikap tanggungjawab. Sikap tanggungjawab dapat dilihat melalui watak yang menjadi saksi, mementingkan keadilan. Penghakiman kredibiliti mempunyai keterbukaan kritis terhadap kata-kata orang lain sehingga boleh mengambil pengetahuan dalam mudah. Menurut teori Robert Audi, kepercayaan mungkin dipengaruhi oleh kognitif pemberian. Kepercayaan yang baru terbentuk menyebabkan dia boleh dipercayai tanpa perlu meneruskan melalui inference daripada mereka. Contohnya, pendengar menjadi mata yang cukup berwibawa sehingga seorang jenayah cenderung untuk mempercayainya. Sikap ini ditunjukkan melalui gabungan penghakiman yang berdasarkan pengalaman dan kepekaan kritikal menerima pengetahuan daripada penuntut secara adil dan rasional. Kritikan terhadap buku Epistemic Injustice. Kritikan yang pertama adalah bentuk ketidakadilan epistemik yang dikatakan terbahagi kepada dua oleh Fricker, iaitu testimonial injustice dan juga hermeneutical injustice, di mana Fricker percaya bahawa bentuk tersebut merangkumi teras utama ketidakadilan epistemik. Walaupun teori ini sememangnya penting, tetapi ia masih tidak mencakupi bentuk lain dalam bidang epistemik seperti yang dikemukakan oleh Christy Dodson, iaitu bentuk epistemic explosion. Selain daripada itu, pendekatan yang digunakan oleh Fricker juga adalah terlalu normatif dan tidak deskriptif. Novel ini memfokuskan kepada tiga konsep utama, iaitu fallacy ad hominem, fallacy hasty generalization dan epistemology hermeneutic. Ketiga-tiga konsep ini menggambarkan bagaimana ketidakadilan epistemik berlaku dalam masyarakat. Dalam fallacy ad hominem ialah kesilapan berfikir apabila seseorang menolak pendapat orang lain bukan kerana hujah itu salah, tetapi disebabkan identiti atau sifat peribadi individu tersebut. Ini menyebabkan penilaian menjadi tidak rasional dan dipengaruhi stereotip. Dalam bab testimonial injustice, Miranda Fricker menggunakan contoh daripada filem yang bertajuk The Talented Mr. Ripley. Dalam contoh ini, Mudge menyuarakan keraguannya terhadap tingkah laku Tom Ripley, namun Greenleaf menolak pandangan Mudge hanya kerana disebabkan Mudge seorang wanita. Greenleaf menyatakan bahawa apa yang dirasakan Mudge adalah feeble intuition dan bukannya sesuatu yang boleh dianggap fakta. Situasi ini menunjukkan bahawa kepercayaan Mudge direndahkan bukan kerana hujahnya lemah, tetapi kerana identitinya sebagai seorang wanita. Buku Epistemic Injustice menekankan prinsip rukun negara, iaitu kepentingan dalam menghormati dan mendengari semua suara tanpa mengira latar belakang, jantina dan identiti mereka yang selaras dengan prinsip rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan menekankan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Konsep kesejahteraan dalam buku ini ialah keadilan, keharmonian dan saling hormat menghormati amat penting untuk membina sesebuah masyarakat yang lebih adil dan harmoni. Yang terdapat dalam buku Epistemic Injustice ialah mengamalkan sikap menghormati orang lain tanpa dipengaruhi oleh stereotip. Hal ini dikatakan demikian kerana ketidakadilan berlaku apabila seseorang tidak dipercayai hanya kerana identiti sosialnya. Oleh itu, kita haruslah memastikan setiap individu diberi peluang yang sama rata untuk menyampaikan pandangan yang selaras dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara kita. Selain itu, kita juga perlulah menolak sebaran bentuk diskriminasi yang mengurangkan kredibiliti seseorang kerana penulis buku ini menekankan bahawa kepercayaan tidak boleh ditentukan oleh stereotip tetapi oleh fakta dan kejujuran.